Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dipanjangkan umur, berikan kesehatan yang baik, berikan kesempatan terutama dalam bulan Ramadan, bulan yang sepatutnya menjadi madrasah, dengan arti kata apa yang dibuat dalam bulan Ramadan sepatutnya terus dibuat dalam bulan-bulan yang lain. Tapi biasa tuan-tuan telah berlaku sekularisasi dalam bulan Ramadan ni. Kerana bulan Ramadan ni buat ibadat banyak, bulan lain buat kerja dunia banyak. Berapa itu kan? Alhamdulillah tuan-tuan, surah itu surah yang paling besar. Minggu lepas rasanya pola tu masih ada lagi. Bulan lepas bagi tadi datang ambil wudu, tengok pola dah tak ada dah. Hebat surah ni. Tak pernah jumpa surah gini. Lepas ni cuti raya apa raya tak tahu, berubah saja juga. Surah tu jadi masjid tak? Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala alaih berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza shalla al-'abdu as-salata fi awwal al-waqt, sa'idat ila as-sama' wa laha nurun hatta tantahiya ila al-'arsh, fatastaghfiru li sahibiha ila yaum al-qiyamah. Fataqulu lahu hafizakallahu kama hafiztani." Apabila seseorang hamba itu sembahyang di awal waktunya, maka naiklah sembahyangnya itu ke langit dengan diliputi oleh cahaya sehingga sampai ke arasy, lalu membacakan istighfar untuk orang yang melakukan sembahyang itu hinggalah hari kiamat. Dan sembahyang itu berkata kepadanya, semoga Allah memeliharamu sebagaimana kamu memelihara. Wa idza shalla al-'abdu as-salata fi ghairi waqtiha, sa'idat ila as-sama'i wa 'alayha zulmatun, فَإِذَا انْتَهَتْ إِلَى السَّمَاءِ تُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلِقُ وَيُضْرَبُ وَجْهُ صَاحِبِهَا. Dan apabila seseorang hamba itu sembahyang di luar waktu, qada lain, di luar waktu qada, maka naiklah sembahyang itu ke langit dengan diliputi oleh kegelapan. Dan bila sampai ke langit, dilipat bagaikan baju yang telah rosak. Bukan baju bandar elok lagi. Ini baju yang dah rosak dan koyak-koyak. Orang nak buat kain buruk ya, dilipat, lalu dilemparkanlah ke muka orang yang salah. Maknanya tuan-tuan,
solat di luar waktu ni tuan, tak ada maknanya dan tidak ada ertinya. Bagaimana yang kita dah sebut pada minggu lepas, pada bulan lepas, solat ni adalah suatu ibadat yang tidak ada galang ganti. Dan itulah solat satu perkara, satu ibadat yang tidak boleh, tidak mesti dilakukan dalam keadaan apa sekalipun. Selagi akal itu ada, selagi nyawa itu ada, maka solat tak boleh ditinggalkan. Sebab tu orang perempuan apabila Allah Ta'ala bagi cuti, ABC, Allah Ta'ala bagi cuti dengan datang bulan bagai, maka orang perempuan haram untuk solat. Apabila dia suci, dia tidak diwajibkan menggantikan solat yang tidak dibuat ketika dia datang bulan. Menunjukkan solatnya memang tak diganti. Berbanding dengan puasa, puasa ada ganti, boleh diganti. Orang perempuan bila datang bulan dia tak boleh puasa, dia kena ganti puasanya pada hari yang lain. Fa'iddatun ayyamin ukhra, maka gantikan pada hari yang lain. Itu puasa. Sama juga haji. Haji tuan-tuan, kalau orang tak sempat menunaikan haji, ada upah haji. Upah haji dia muda. Kita minta orang hajikan kepada orang yang dah mati. Maknanya boleh diganti haji itu oleh orang yang lain. Sama zakat. Zakat ni boleh diqadhakan zakat itu. Kalau sekiranya dulu zaman-zaman jahiliah dia tak bayar zakat, dan kemudian zaman-zaman dia dah ada kesedaran untuk bayar zakat, dia boleh qadha zakat yang tertinggal dulu. Tetapi solat tak ada tuan. Sebab tu khilaf ulama dalam bab qadha ni. Ada ulama yang mengatakan solat tidak ada qadha. Orang yang meninggalkan solat, maka dia hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah menutupi kesalahannya itu dengan amal kebajikan kalau Allah terima taubatnya. Tetapi jumhur ulama, iaitulah imam empat mazhab tuan, jumhur ulama menyatakan wajib diqadhakan solat itu. Masing-masing ada hujahnya masing-masing lah tuan. Maknanya solat yang ditinggalkan masa zaman-zaman muda-muda dulu ataupun zaman-zaman jahiliah dulu, bolehlah diqadhakan, taklah diqadhakan bila-bila waktu. Dia tak ada masuk waktu haram, waktu makruh, tak ada. Maknanya bila-bila waktu ada kesenangan, ada kesempatan, dia kena qadha. Bahkan setengah ulama kata tak boleh dibuat sembahyang sunat sehinggalah solat yang ditinggalkannya itu dulu diqadhakan keseluruhannya. Jadi senang ni tuan nak buat formula qadha ni. Orang sembahyang sunat, kita sembahyang qadha. Orang buat qabliyah ba'diyah, kita buat qadha lah. Sampailah rasa puas hati bahawa kita telah menggantikan keseluruhan solat. Adapun membayar fidyah sembahyang ini, kalau ikut pendapat yang zahir di dalam mazhab Syafi'i, tidak ada pembayaran fidyah dengan solat yang ditinggalkan. Cuma dia ada pandangan dalam mazhab Hanafi. Ada Imam Abu Hanifah. Dikatakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada kaul yang menyatakan bahawa solat itu boleh digantikan berdasarkan satu hadis di mana tidak dipuasakan bagi orang yang mati dan tidak disolatkan bagi orang yang mati, melainkan yut'im, diberikan makan kepada fakir miskin untuk digantikan. Tetapi hadis ini tuan-tuan adalah hadis yang lemah, dia punya sanadnya turun dhaif. Jadi hadis-hadis yang lain pun ada hadis yang bunyinya sama, tapi dia tak sebut pasal solat, dia cuma sebut pasal puasa. Ada hadis yang dia sebut tidak disolatkan padanya, tidak dipuasakan padanya, sampai situ berhenti. Jadi hadis ini menimbulkan keraguan kerana sebahagian ulama, menyebabkan sebagian ulama kata tidak boleh dijadikan hujah
terutama dalam perkara yang besar seperti solat. Solat itu perkara yang besar, sebagaimana kita dah sentuh beberapa hadis pada bulan lepas tentang orang yang meninggalkan solat ini sampai boleh kepada peringkat kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Fadlul waqtil awwal 'ala al-akhir, ka fadlil akhirati 'ala ad-dunya." Kelebihan awal waktu dengan akhir waktu bagaikan kelebihan akhirat ke atas dunia. So, kelebihan itu sembahyang di awal waktu, dia punya kelebihannya umpama kelebihan akhirat dengan dunia. Banyak dia punya kelebihan, kata Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyatakan, al-waqtul awwalu min as-salah ridwanullah, wal waqtul akhir afwullah. Awal waktu sembahyang itu adalah redha Allah, manakala akhir waktu sebagai keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian fiqh ni tuan-tuan, waktu sembahyang ini disebut sebagai waktu yang muwassa'. Waktu yang muwassa' ini maksudnya waktu yang ada senggang. Macam waktu zuhur sampai waktu asar. Katalah waktu zuhur 1:30, waktu asar 4:30. Jadi 1:30 sampai 4:30 tu masih boleh dilaksanakan sembahyang zuhur. Boleh, tak jadi masalah selama mana ada waktu. Cumanya sebab tu dikatakan yang awal waktu tu lebih baik dilaksanakan pada awal waktu. Kelebihannya umpama akhirat dengan dunia, kelebihannya. Bahkan ulama menyatakan jika sekiranya berkesempatan satu rakaat di dalam waktu solat yang masih bersisa itu, dia masih dikira telah menunaikan solat. Dan sebagian kitab fiqh tuan-tuan, dia bahagikan waktu itu kepada waktu wajib, waktu sunat, waktu wajib, waktu makruh, di antara waktu-waktu solat itu tuan-tuan, menunjukkan keutamaan waktu-waktu. Yang paling utama ialah waktu yang di awal waktu tuan-tuan. An ummi Farwah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ila Allah ta'jilu salati li awwali waqtiha. Ummu Farwah berkata, Nabi SAW bersabda, amal perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sembahyang segera di awal waktu. Amal perbuatan yang amat disukai oleh Allah iaitu segera sembahyang pada awal waktu, iaitu sembahyang yang menempati waktu. Siapa pun suka datang awal tuan. Bos pun suka kalau pekerja datang awal. Bukan setakat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala lagi suka kalau orang sembahyang di awal waktunya. Kita manusia pun kalau datang kerja kita datang awal, suka kita dapat bonus, kerja yang paling rajin, dapat lagi makan sebelah pada tahun ini. Sebab apa? Tiap hari dia datang awal, balik pun lewat sedikit. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Az-Zuhri, aku masuk ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau berada di Damsyik, maka dia menangis. Az-Zuhri kata dia nampak Anas bin Malik menangis. Dan Az-Zuhri pun bertanya kepada Anas, kenapa engkau menangis? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak mengetahui sesuatu yang telah aku dapatkan kecuali sembahyang ini, dan kini telah diabaikan oleh orang. Maknanya ada satu solat ni tuan-tuan,
ditakhirkan oleh orang ramai. Bukan diabaikan, itu maknanya sebagaimana Al-Karmani menyatakan bahawa mengabaikan di sini sekadar mengakhirkan, bukan tinggalkan sama sekali. Mengakhirkan solat sudah dianggap sebagai mengabaikan solat. Macam tak ada keutamaan di dalam kehidupan, tuan. Cuba bayangkan kalau pasangan hidup kita, tuan, tidak mengutamakan kita, kecil hati kita kan. Di solat benda yang paling utama, kita tidak mengutamakan, kita lebih utamakan benda yang lain daripada solat. Dan tentulah itu dianggap mengabaikan. Kita tak ambil berat pada sembahyang. Aqil bin Abi Talib berkata, ketika aku berjalan bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada unta lari kepada Nabi, dan unta itu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan." Tak lama kemudian ada orang Badui datang membawa pedang yang terhunus. Maka Nabi SAW bertanya kepada Badui, "Apakah kehendakmu dengan binatang yang miskin ini?" Jawabnya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membelinya dengan harga yang mahal, tetapi dia tak taat kepada aku. Maka aku nak sembelih dia dan manfaatkan dagingnya." Lepas unta ni dia bawa barang, tapi unta dia tak nak bawa barang. Maka Nabi tanya pada unta, "Kenapa kau tidak mau taat kepada Tuhan kau?" Unta pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku bukan membangkang kerana tidak kuat bekerja, tetapi aku membangkang hanya kerana kau di daerah itu tidak menunaikan solat Isya." Maknanya lepas maghrib terus tidur, tak ada sembahyang fardu Isya. Maka jika mereka berjanji kepadamu untuk menunaikan solat Isya, aku berjanji akan taat kepada Tuhan selama hidupnya, selama hidupnya. Sebab aku khawatir akan diturunkan siksa Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terkena juga. Maka Nabi SAW menekankan janji itu kepada Badui supaya tidak meninggalkan solat, lalu menyerahkan unta kepadanya dan ia pun dibawa pulang ke rumahnya. Hadis ini dia tidak sebut riwayatnya, tuan-tuan, dan saya pun terlepas pandang nak takhrijkan hadis ini. Tak sebut riwayat siapa. Wallahu a'lam, sama ada sahih atau tidak. Tak apa, bulan depan kita akan cek balik hadis ni, adakah hadis ni sahih atau tidak. Sebab benda-benda yang melibatkan benda-benda untuk cakap pokok kurma, cakap pokok kurma menangis dan sebagainya, itu perlukan laporan yang sahih sanadnya, tuan. Dia tak boleh laporan yang setakat yang dhaif, tak boleh, tuan. Sebab apa? Benda-benda yang melibatkan benda ajaib, benda yang melibatkan benda ajaib, benda yang melibatkan alam ghaib, itu perlukan hadis yang sahih. Kerana dia melibatkan akidah. Akidah dia kena bina dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dia tak boleh dibina di atas riwayat-riwayat yang tidak sahih. Kalau riwayat-riwayat tidak sahih, macam-macam benda tuan dan siapa-siapa boleh mendakwa, mimpi, jumpa Nabi, jumpa ini, benda ghaib. Hikayat, kalau ini tak apa, disebut hikayat. Dia kata hikayat itu cerita. Dia kata cerita tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi hikayat, kadang ulama pun digunakan hikayat ni, pun digunakan kaedah yang sama. Dia punya sanadnya sampai daripada mana, oleh siapa yang menyampaikan. Dia gunakan juga kaedah yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menentukan cerita itu betul tak betul. Hikayat. Cumanya tuan-tuan, hikayat ni walaupun cerita itu betul, dia tidak boleh menjadi hujah dalam agama. Itu kita kena faham. Hikayat tak boleh jadi hujah. Yang boleh jadi hujah Quran dan hadis. Sama dengan mimpi, tuan-tuan. Walaupun ada beberapa hadis mengatakan mimpi ini adalah sebahagian daripada wahyu dan sebagainya, tetapi mimpi telah ditetapkan, disepakati oleh para ulama usul, mimpi tidak menjadi hujah. Sebab mimpi tak ada siapa nak sahkan mimpi itu betul-betul. Itu masalahnya. Tak ada pakar yang nak mengesahkan mimpi itu betul tak betul. Pasal setan boleh masuk dalam mimpi itu kan. Dia boleh menyamar. Bukan setakat masuk dalam mimpi. Itu cerita Barsisa tu macam mana. Setan boleh menyamar jadi orang alim. Yang hikayat daripada Syekh Abdul Qadir Jalil, setan boleh menyamar di Tuhan.
menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai orang yang berilmu, dia tahu, dia faham itu setan, kerja setan. Itu masalah kan. Tapi kadang-kadang ada orang menggunakan mimpi sebagai hujah. Biasanya kebanyakannya, minta maaf lah semua, bukan kata kita kondem sufi lah. Kita pun terlibat juga dengan sufi-sufi ni, tasawuf ni. Tapi setengah-setengah golongan ahli sufi ni betul bergantung kepada mimpi. Menentukan satu hukum kadang-kadang bergantung kepada mimpi. Mimpi hanya jadi pedoman boleh. Jadi pedoman untuk hidup. Sebab tu dia ada ilmu takdir mimpi. Terutamanya oleh Ibnu Sirin. Kita takdir mimpi oleh Ibnu Sirin. Hikayat. Seorang soleh telah menguburkan saudara perempuannya yang telah meninggal dunia. Tiba-tiba uncang duitnya terjatuh di dalam kubur. Dia tak terasa. Bila dia balik, baru dia rasa, alamak, uncang masuk dalam kubur, banyak duit ni. Lalu dia pun pergi kubur balik, digali semua kubur tersebut, nak diambil uncang ni. Ketika digali kubur itu, tiba-tiba terdapat api yang menyala-nyala. Maka segera ditutupnya kembali dan balik ke rumah sambil menangis, bertanya kepada ibunya, "Mak, apa cerita kakak ni, Mak?" Maknya kenapa? Maknya pun tanya, "Kenapa?" Dia pun dia ceritalah, "Saya punya puncak duit tertinggal dalam kubur. Masa nak pergi kubur, nak ambil balik tadi, tengok kuburnya penuh dengan api." Maka menangislah ibunya dan berkata, "Kakak engkau ni biasa meringan-ringankan solat dan mentakhirkan waktunya tanpa sebab. Tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum syarak." Maknanya dia tidak mengambil berat tentang solat. Bila demikian keadaan orang yang mentakhirkan waktu solat, bagaimana orang yang tidak mengerjakan solat sama sekali? Masalah. Semoga Allah menolong kami untuk dapat menjaga dengan sempurna, tepat pada waktunya. Tanbih, peringatan. Mentakhirkan solat hingga keluar waktunya tanpa uzur termasuk dosa besar yang membinasakan. Kerana itu wajib terhadap orang yang memperlambat-lambatkan solatnya sehingga keluar daripada waktunya tanpa uzur, segera mengqadanya dan menggunakan waktu untuk mengqadanya selain dari waktu yang digunakan untuk keperluan diri dan anak keluarga. Maknanya keutamaan kena qada solat. Itu menurut pandangan jumhur. Dia kena segera mengqadakan solat yang ditinggalkan dulu. Di mana-mana waktu yang senggang. Selain daripada waktu dia pergi kerja, waktu dia menunaikan kewajipan-kewajipan dia untuk anak dan isterinya, waktu-waktu lain dia kena qadakan solatnya. Dan sebagaimana haram memperlambatkan solat sehingga keluar dari waktunya, maka juga haram mendahulukan solat sebelum waktunya dengan sengaja. Kalau lewatkan waktu pun haram, awal waktu pun haram juga, tak sah sembahyang. Sebab salah satu syarat sah solat ialah sebab apa ni? Masuk waktu solat. Itu masalah, tuan-tuan. Solat ni, tuan-tuan, dia mengajar kita ni sebenarnya menepati waktu. Sama ada menepati waktu masuk atau menepati waktu berhenti. Dia mengajar kita sebenarnya gitu, solat. Tapi kalau kita dikata menepati waktu tu, biasanya waktu datang tepat waktu. Tepat Ustaz, waktu datang Ustaz. Berapa lama jamaah ni? 1 jam. Bantai 1 jam setengah. Itu dianggap tak menepati waktu. Tapi kalau jamaah okey, benarkan, tak apalah. Kadang-kadang waktu mula okey, tepat waktu, tapi waktu berakhir tak ikut waktu. Itu pun tidak mengurus waktu dengan baik. Jadi solat ni, tuan-tuan, dia mengajar kita orang Islam ni supaya belajar untuk mengurus waktu dengan baik. Kita tahu waktunya bila, waktu zuhur bila, waktu zuhur habis bila, waktu asar mula bila, waktu asar habis bila, waktu maghrib mula bila. Sekarang ni semua orang tahu dah waktu maghrib, pasal waktu buka masing-masing dah tunggu. Masa sebelum bulan Ramadan, selama dekat kedai kopi tu,
Bila dah azan pun buat sama benda. Tapi sekarang bulan Ramadan ni tuan-tuan, sebelum maghrib lagi ni masing-masing dah tunggu nak minum, bukan tunggu nak solat. Salah. Yang kedua, sembahyang itu wajib pada awal waktunya, kewajiban yang leluasa selama tidak khawatir keluar waktunya. Seperti orang yang mengantuk sesudah masuk waktunya, jika merasa akan dapat bangun sembahyang sebelum habis waktunya, atau akan ada orang yang membangunkan. Adapun bila dia merasa akan tertinggal sembahyang itu sehingga keluar dari waktunya, maka haram tidur terlebih dahulu bila dia yakin akan terlambat hingga keluar waktunya. Ini kalau dah masuk waktu tuan, rasa mengantuk. Kalau rasa-rasa boleh bangun, yakin bahawa dia boleh bangun sebelum habis waktu solat, bolehlah dia tidur. Tapi kalau dia tidak yakin, ini kalau aku tidur ini tergajak, maka haram dia tidur, dia kena solat. Fadilat awal waktu itu tetap tercapai jika ia sedang sibuk dengan kepentingan untuk sembahyang seperti bersuci, menutup aurat, kemudian segera solat. Lah, sebelum solat tu pakai baju dulu, nak gosok baju, nak gosok jubah lagi, kamu perlu pula jubah pergi masjid ni. Disibukkan dengan persiapan untuk solat. Masih dikira sebagai sembahyang di awal waktu. Sunat memperlembabkan sembahyang dari awal waktu jika ia yakin dapat sembahyang berjamaah, asalkan jangan terlalu lewat sehingga habis waktunya. Tetapi tidak sunat mentakhirkan bagi orang yang masih ragu untuk dapat berjamaah. Maknanya ialah kadang-kadang setengah surau, setengah masjid tu dibagi waktu di antara waktu azan dan iqamah tu 10 minit, 15 minit. Maka disunat menunggu sampai didirikan solat berjemaah. Karena solat berjemaah itu tuan-tuan lebih baik daripada solat seorang diri, walaupun solat seorang diri dibuat lebih awal daripada orang yang solat berjemaah. Pasal hukum-hukum solat ini tak payah baca pun tak apa tuan-tuan, tuan-tuan lebih halim daripada saya. Tapi dia adab baca kitab ni, dia kena baca semua. Itu adab dia. Itu namanya baca dari kulit ke kulit. Mengaji pondok tu tuan-tuan, daripada kulit awal baca tuan-tuan, dengan penerbitan siapa, dicetak oleh Darul Ma'arif apa pun dibaca tuan-tuan, sampailah akhir. Akhir ni pun dibaca. Cuma yang tak dibaca tu cuma isi kandungan, fihris. Itu je tak dibaca. Syarat-syaratnya, pertama, menutup aurat untuk orang lelaki dan hamba perempuan di antara pusat dan lutut. Dan untuk perempuan merdeka, semua anggota badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan dengan tutup yang tidak melukis bentuk warna badan jika dapat. Jika dapat. Tak ada syarat dia kata memakai telekung, tak ada. Yang dia kata menutup aurat. Tetapi dah jadi budaya orang kita tu, orang belah-belah Nusantara ni lah. Sebab tu orang Nusantara ni pesen dia sama je kalau pergi Mekah tu. Semua bertelekung. Dia kena ada telekung. Tapi kalau orang Arab ada pakai harian. Pasal pakai harian tu dah menutup aurat. Timbul pula telekung lekra. Itu tak sah bayang pasal pun melekat pada badan kita. Dia syarat minimum dalam kitab fiqh ni tuan, janji dia menutup kulit. Dia menutup kulit walaupun nampak bentuk badan, sah solat. Cuma kurang elok lah, itu je. Sebab tu dia kata sini, yang tidak melukis bentuk, maknanya yang tidak mengikut bentuk badan, jika dapat, dia kata. Dia tak kata tak boleh. Tapi yang eloknya gunalah telekung yang tidak pakaian yang tidak menunjukkan untuk aurat itu. Okey, kalau pakai tudung macam ni, okey, boleh sembahyang pakai stokin ni, masalah. Setengah ulama kata tuan-tuan, ni pergelangan tangan, okey, nampak. Dia kata tapak tangan kan. Tapi logik ke nak ditutup atas tangan tu, ada sarung tangan tutup atas, tak ada kan? Tadi ulama kata sampai ke pergelangan tangan, itu sah solat. Jadi tak payah solat. Tak yakin juga pakai sarung tangan. Itu bagi orang perempuan. Saya memang kalau pergi mana-mana tak bawa telekung lah.
pada isteri saya, anak perempuan saya, isteri saya semenjak kahwin dengan saya tak payah, dah tak bawa telefon. Dulu dia kalau pergi mana bawa telefon lah. Lepas kahwin saya tak apa, pakai telefon dah tutup orang dah. Payah gitu je lah, tak susah. Sebab syaratnya menuntut orang bukan pakai telefon. Kalau kita ni dia sembahyang tak ada telefon, dia tak ada telefon tak solat. Lagi satu, dia sembahyang surau tak ada. Dia sembahyang tu nak kena ada surau. Pasal tu kita jarang jumpa orang sembahyang tepi jalan, dekat sebelah kereta tu tuan. Kalau jumpa pelik sungguh, mesti masuk Facebook kata orang riak ni, orang riak gitu, sembahyang tepi jalan ni. Masalah gitu tuan. Belum lagi sembahyang dekat tepi pantai kan? Mandi laut, pergi mandi laut, masuk waktu sembahyang. Okey anak-anak, berhenti kejap, tak payah pergi surau, ambil wudu kat air laut tu, sembahyang je kat pasir. Weh, tak pernah nampak. Kalau nampak buat ni ajaran sesat mana pula. Mesti punya lah, tu orang kita tu kan. Padahal tak jadi masalah. Solat di mana-mana sahaja boleh. Orang kita ni mesti nak ada surau. Tak ada surau, tak solat. Lepas tu sekarang nasib baik stadium semua dah buat. Saya pun macam lah dulu zaman-zaman hujang, zaman ilmu tak tambah lagi kan. Lepas tu kita lah, dia memang diajar supaya mak memang pesan jangan tinggal solat. Bila tengok bola dekat Stadium Merdeka, terpaksa beli tiket yang paling mahal dekat grandstand. Grandstand tu dia ada surau. Yang belah tempat lain tak ada surau. Sekarang stadium sekarang tempat ada surau, tak ada masalah. Stadium Merdeka satu je ada surau dekat grandstand tu. Yang tempat lain tak ada surau. Dan sembahyang atas padang pelik pula. Tak biasa, bukan pelik apa, tak biasa. Tapi kalau kita pergi negeri Arab tuan, masuk waktu dia pun madu taksi tu bentang kapek tepi-tepi jalan dia sembahyang. Yang kedua, menghadap kiblat kecuali dalam solatul khauf. Sembahyang khauf ni sembahyang takut. Dan sembahyang sunat dalam musafir yang diharuskan oleh hukum syara. Syarat pertama menghadap kiblat. Itu yang kedua, syarat sah hukum, syarat-syarat itu sembahyang. Kecuali dalam keadaan yang tertentu yang memang tak dapat untuk kita menghadap ke arah kiblat. Itu timbul khilaf di kalangan para ulama lah. Contoh macam solat dalam kapal terbang, kiblatnya mana? Kiblat kat bawah, mana? Ataupun sembahyang di pusat angkasa, International Space Station kan, ke atas. Itu lagi tuan, semua benda terapung tuan, ada solat sambil terapung. Air pula sikit, macam mana pula nak tutup? Apa kejakim dah ajar itu ni. Bagaimana Syekh Muzaffar ni nak pergi ke stesen angkasa, dia ajar bagaimana cara bertayamum. Tak ada debu, dia bertayamum dengan cermin stesen angkasa. Sebabnya ulama kata sebab cermin ni asalnya daripada pasir, dibuat daripada pasir, kaca tu dibuat asalnya daripada pasir. Daripada situ dia ambil dia punya hiasannya tu untuk membolehkan menjadikan sebagai tempat tayamum. Yang ketiga, mengetahui masuknya waktu walaupun sekadar perkiraan. Sekadar perkiraan dan ijtihad. Dia yakin bahawa waktu dah masuk. Kalau ikut arwah atuk saya dulu, dia dengar ayam kuku, dah masuk waktu zuhur. Tapi ayam sekarang tak tahu. Ayam sekarang ni dah tak kuku waktu zuhur. Tapi ayam dulu dah betul. Bila kuku tu azan. Tak tahulah ayam sekarang ni pun kata alah kuku tak dulu bakal sembahyang. Ataupun dia kata alah kan ada jam, tak payah kuku lagi. Yang keempat, mengetahui cara sembahyang yang didapat membezakan yang wajib dari yang sunat kecuali bagi orang awam asalkan tidak terang-terangan mengerjakan fardu yang dianggap sunat. Maknanya dia kena tahu ada ilmu. Itu maksud dia. Kena ada ilmu tentang solat. Itu sebab tu ilmu yang pertama yang kena ajar pada anak selain daripada ilmu mengenal Allah ialah ilmu solat. Suci daripada hadas kecil dan besar. Suci daripada hadas kecil besar maknanya daripada wudu atau umat wajib. Suci badan, pakaian dan tempat daripada najis, bukan daripada tanah. Kadang-kadang untuk bekerja penuh dengan tanah.
ataupun berpeluh. Dia harus bayang. Peluh tak boleh. Rasa peluh tu macam najis. Peluh bukan najis tu kan. Najis tu itulah dia. Ini tai ke, darah nyamuk ke, bisul. Dan tidak apa-apa darahnya nyamuk, bisul dan canduk. Maknanya nanah-nanah yang keluar tu itu tak apa. Itu najis yang dimaafkan. Hukumnya tetap najis, tetapi dimaafkan kerana terlalu sedikit dia. Dan tidak dimaafkan jika terkena darah orang lain meskipun sedikit juga. Maknanya darah orang lain dah memancur. Kocok tengah datang di masjid itu tiba-tiba ada aksiden. Orang memancur darah, kena baju. Dia kena cuci baju. Sebab itu darah orang lain. Kalau darah tinggi nyamuk tu datang, kita pukul nyamuk tu, alamak jubahnya habis kena darah, itu dimaafkan. Tak apa, setakat darah nyamuk. Juga kotoran. Kotoran ni maknanya tai binatang atau kencingnya. Dan dimaafkan tai burung di masjid selama tidak disengajakan menyentuhnya. Maknanya masjid-masjid dan surau yang burung-burung tu tak boleh nak dikawal. Adalah burung tak sekolah, kita buat notis itu, burung jangan masuk masjid pun dia bukan tahu baca. Itu benda-benda yang tidak terkawal. Juga kering, maknanya lagi kering, maknanya jangan sentuh lah, tak tengok burung tu dalam keadaan kering. Ada sekali tuan-tuan masa tengah bayar tempat tidur haram, tiba-tiba kan dia terbang burung ada atas, jatuh ke depan. Sudah ini dan tiba-tiba sah depan kosong masuk. Selamat aku. Masa jahil-jahil dulu gitu lah. Kalau orang jahil. Tapi sebenarnya tak apa tuan-tuan, selagi kita nak kena pada tempat kita tak sentuh benda tu, tak apa, tak salah, tak buruk. Lagipun najis ni tuan-tuan, dia khilaf ulama. Ada ulama yang berpandangan najis binatang yang halal dimakan tidak najis. Tai ayam tak najis, tai ikan tak najis, binatang yang halal. Ada ulama yang berpandangan begitu berdasarkan satu hadis yang mana ada satu kabilah yang minum air kencing itu untuk dijadikan ubat, dan Rasulullah membenarkannya, mengizinkannya. Berdasarkan kepada hadis itu, ada ulama yang menggunakan keumuman hujah bahawa najis air kencing itu boleh diminum, menunjukkan bahawa air kencing itu tidak najis, menunjukkan bahawa binatang yang halal dimakan daging itu tidak najis, dia punya tai dan air kencingnya. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata hadis itu khusus untuk air kencing itu saja. Dia ada pembahasan di kalangan para ulama lah. Sebab ada pula hadis yang menunjukkan keumuman bahawa semua najis itu adalah, semua tai itu adalah najis, atau semua air kencing itu adalah najis secara umum. Cuma yang air kencing unta itu khusus untuk air kencing unta sahaja. Itu pun untuk dibuat ubat sahaja. Ada hadisnya, hadis sahih tuan-tuan. Apalah, itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau tuan-tuan buka kitab-kitab fiqh, maksudnya kalau satu kawasan tempat tu macam tek-tek cicak yang tak terkawal, cicak tu satu binatang yang tak sekolah, ikut merah, ikut suka dia, itu tak apa. Maknanya yang dimaafkan. Sebab tu tak cicak tu kita pakai sapu lah, tak perlu nak basuh kapek. Setiap kali cicak perak basuh kapek. Ya, itu lah. Fardu-fardunya, ini kita ulang kaji je lah tuan-tuan. Niat mengerjakannya serta menerangkan sunat yang bersebab atau berwaktu. Juga menyebut fardu seperti usolli fardu aini. Dia kasat, ta'yin dan ta'arud, untuk membezakan di antara satu solat dengan satu solat. Maknanya aku sembahyang fardu subuh cukup, aku sembahyang kasat fardu ta'yin subuh ta'arud, habis cukup. Tak perlu nak sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum tunai kerana Allah Ta'ala itu jadi panjang tu Allah tak jadi tu. Cukup aku sembahyang fardu subuh makmum. Kalau tak faham, usalli fardu subhi makmuman, cukup. Kita usolli fardu subhi ialah zaman sekolah dulu kita belajar gitu. Nama mulut melekat. Itu yang untuk orang kata apa itu guru silat tak masuk-masuk dah.
Tapi tak masuk-masuk. Jadi juga ada pula tu Allah usalli atau sendiri kata ni Allahu man la ta'bad. Lafaz niat ni sunat juga. Itu pun ada ulama kata bid'ah. Sebab Nabi tak pernah berlafaz niat. Kita mazhab Syafi'i ini disunatkan melafazkan niat. Terutama orang belah-belah Nusantara ni. Kalau pergi Mekah, mana yang usalli sah, Indo atau Malaysia atau Brunei. Orang Arab tak ada usalli. Dia teruk, ya Allah, Akbar. Sebab niat dia duduk dalam hati. Cuma kita ni sebab kita nak membantu sebenarnya. Tapi masalah juga bantu tak bantu. Usalli fardhu subhi rakaat itu lafaznya. Bila Allah Akbar, sahaja aku sembahyang, masuk bahasa Melayu pula. Tak bantu juga kan? Tapi tak apalah tuan-tuan, benda-benda tak jadi masalah, hanya benda-benda khilaf ya tuan-tuan. Yang penting niat. Niat ditentukan solatnya fardu ataupun sunat, dan ditentukan fardu apa. Yang keduanya takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar, dan harus dibaca sekira dapat didengar telinganya sendiri. Harus dekat telinga bahasa Indo ni harus maknanya wajib. Maknanya masa takbiratul ihram tu kena ada suara Allahu Akbar. Kena ada suara yang setidak-tidaknya didengar oleh telinga sendiri. Jangan kuat-kuat. Kuat-kuat kan bukan mengganggu orang. Lalu datang dalam masbuk. Kita pun Allahu Akbar. Ingat imam yang Allahu Akbar. Imam bangun. Imam belum bangun lagi. Sekadar didengar oleh telinga sendiri. Sebab dia dianggap sebagai rukun qauli. Rukun qauli itu disebut. Demikian pula tiap-tiap rukun qauli harus didengar olehnya sendiri. Fatihah kena ada suara. Tak bukan suara kuat pun, suara sekadar didengar oleh telinga sendiri. Dengan tahiyat akhir. Itu je. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir. Yang lain nak baca bisik-bisik, nak baca dalam hati pun tak apa. Surah tu nak baca dalam hati, tasbih baca dalam hati, tak jadi masalah. Berdiri bagi yang berpuasa di dalam solat, sedang yang tidak dapat berdiri kerana pusing di atas kapal, maka boleh duduk atau bersandar atau terlentang. Itu jadi perbahasan di kalangan para ulama tuan. Ada ulama yang tidak membolehkan solat sambil duduk dalam solat fardu dalam keadaan. Ada ulama yang berpandangan demikian. Dan ada juga ulama kan, masa pengalaman kita balik daripada Mekah naik kapal terbang, ada orang belakang tu tak masuk ni kan. Sebab kita naik Saudi Arabia. Saudi Arabia ni bagi tahu waktu solat. Sekarang masuk kawasan India dan masuk waktu zuhur. Kita solat zuhur. Kawan belakang tak solat. Jadi kita nak buat-buat, dia kata untuk guru kami ajar, solat ni hanya boleh dibuat di atas bumi. Jadi sebab naik kapal terbang ni di atas awang-awangan, maka tidak wajib solat. Tapi kalau waktu habis kena qada lah dia kata. Apalah pandangan masing-masing, jadi masalah. Tapi pandangan yang yang lebih logik dan tuan kan, pandangan yang lebih maknanya di mana-mana saja dalam keadaan boleh. Sembahyang dalam keadaan dulu. Kapal terbang ni tak boleh berdiri tuan. Tapi ialah kadang-kadang ada makcik-makcik tu dia berdiri juga solat. Di Saudi Arabia yang lain ni okey sikit. Bagilah bayang ke depan. Banyak duduk kan. Sebab kan tengah berdiri bayang tiba-tiba duduk langgar apa. Kawasan zon tak ada udara ke apa kan. Tiba-tiba kan. Kalau kata terbang ni kena sentiasa duduk. Maka boleh duduk, tak jadi masalah tuan. Dalam kapal terbang ke, dalam kereta ke, dalam keadaan mana pun boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Membaca Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap rakaat. Ini sebab dia kita bermazhab Syafi'i. Maknanya kena baca dengan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap rakaat. Mazhab Syafi'i kena baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Mazhab Hanafi rakaat pertama, kedua baca Fatihah, ketiga keempat baca surah lain tak masalah, tak baca Fatihah.
Fatihah. Itu khilaf di kalangan para ulama. Kecuali bagi makmum yang masbuk dan harus dan wajib memerhatikan makhraj huruf dan tasydid serta fathah kasrahnya dan berturut-turut sebagaimana membaca tasyahud, maka jika disela-sela dengan diam atau zikir berarti putus mualahnya, tetapi terputus kerana membaca amin atau sujud untuk bacaan imam atau mengingatkan kesalahan imam, maka tidak menyalahi berturut-turut dan harus tertib sehingga bila ragu dalam bacaan satu ayat harus diulanginya, dan haram berhenti di antara sin dan tak nasta'in atau sengaja menambah tasydid huruf yang tidak bertasydid. Ini tentang Fatihah lah. Fatihah ni kadang-kadang jadi isu juga setengah-setengah tempat. Bila ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak boleh berhenti situ dulu. Kena sambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak sampai dia punya huruf. Tapi pasal tak boleh berhenti, tak boleh wakaf. Sebab dia kata wakaf isyarah dekat situ. Tadi sampai waladdallin. Nampak tak sampai? Kalau dalam keadaan nampak tak sampai macam saya ni lah, nampak pendek, berhentilah situ. Sebab ada pandangan, ada kiraat yang ada wajah bacaan yang membenarkan berhenti di situ. Islam ni mudah tuan, tak payah totok sangat dengan satu-satu pandangan. Sampai ada setengah masjid sampai dia bergaduh. Tapi bila tengok imam tak baca, dia berhenti pada situ tu, wakaf. Banyak bacaan dalam wajah bacaan dalam Fatihah ni tuan-tuan, ada 12 wajah bacaan Fatihah ni. Ada berbelah. Bukanlah kitab-kitab yang berkaitan dengan wajah bacaan. Memang orang tak pernah jumpa kitab tu tuan. Kitab ni jarang orang mengaji kitab ni. Kitab tentang wajah-wajah bacaan. Cari dalam perpustakaan kat mana universiti, insya-Allah jumpa tuan-tuan. Mungkin juga dengan makhraj. Contohnya macam shad dengan sin. Baik kata ialah lidah ni macam-macam, lidah Jawa, lidah Banjar, lidah Masalih ada, lidah Pakistan, ada tuan. Sebab itulah saya nampak hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran ini dengan berbagai-bagai qiraat. Kerana Allah Taala yang menciptakan manusia, dia tahu lidah manusia ini macam-macam. Sebab itu dalam kitab Furu' al-Masail, apabila ada soalan yang ditanyakan, bagaimana jika seorang imam membaca ihdinas siratal mustaqim dengan siratal mustaqim, bukan dengan siratal mustaqim, main dengan huruf sin, adakah sah solatnya? Maka dijawab sah solatnya kerana salah satu qiraat membaca dengan siratal mustaqim. Tak masalah. Dia dari tiga, satu siratal mustaqim, satu siratal mustaqim, satu siratal mustaqim. Itu tiga-tiga itu adalah qiraat yang diterima dalam kiraat Quran, kiraat yang masyhur, yang sahih ialah 7. Kemudian di sana ada kiraat 10. Ada tambah lagi 2 kiraat yang ganjil, maknanya kiraat yang dhaif. Jadi ada 12 kiraat dalam Quran ini tuan, macam-macam. Jadi maknanya kalau sekiranya dia masih menepati kiraat-kiraat yang ada di dalam Quran, sembahyang ini tetap sah. Jangan buat kiraat sendiri sudah. Itu je tuan. Dia benda yang jadi masalah, sin dengan sad itu je. Benda itu kira kalau huruf dha tu jauh suara boleh kan. Dia sebut lagi kan. Cuma jangan ngalaihim sudah. Ataupun alhamdulillah rabbil alamin. Ngah tak ada, kiraat baca ngah tak ada. Itu kena belajar betul lah huruf ain tu. Rukuk iaitu membungkuk sekiranya tangannya dapat mencapai lututnya. Iktidal tegak kembali, sujud 2 kali dengan meletak dahi yang terbuka ke tanah, bukan pada sesuatu yang bergerak dengan geraknya, juga lutut dan perut tapak tangan. Serta jari-jari kaki harus ditekankan kepala ke tempat sujud, jari-jari kaki pun kena tekankan juga. Itu sujud pun lah. Tuan-tuan semua tahulah. Duduk di antara 2 sujud, tumakninah. Semalam baru masuk dalam saya punya Facebook tuan. Tak sembahyang tarawih kat mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ni. Kalau begitu boleh. Hebat tarawih itu. Itu buat 30 rakaat tak apa. Membaca tasyahud
membaca selawat untuk Nabi dan keluarganya dalam tasyahud akhir, dan akhir sekali salam. Salam yang pertama, kalau sekiranya bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, ibu betul mohon sambung balik Assalamualaikum warahmatullahi, sah tak sembahyangnya? Tidak sah, sebab dia masih dalam solat dengan disambung salam itu. Tapi kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berhenti terus, sah sembahyangnya, sebab salam itu telah mengakhirkan dia punya solatnya. Ya tuan, kadang-kadang soalan-soalan teka-teki itu. Jadi saya rasa cukuplah pada pagi ini, walaupun tak ada sarapan begini kan. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ladzina amanu salihati wa wasallallahu alaihi wa sallam.